Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifina bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Wal qidam artinya sedia, dan hakikatnya pada zat Allah Ta'ala tiada permulaan wujud, yakni tiada didahulukan wujudnya oleh tiada, dan hakikatnya pada barang yang lain daripada Allah Ta'ala telah panjang masa sesuatu. Didobit orang akan dia dengan setahun, 1 tahun. Maka jika berkata seorang yang memeliharakan beberapa hamba padanya, barang siapa qadim daripada hambaku, maka ianya merdeka. Nescaya merdeka hamba yang ada baginya padanya itu 1 tahun. Dan qaul yang sahih, harus dikatakan Allah Ta'ala Tuhan yang qadim, kerana telah warid yang demikian itu pada setengah riwayat ganti azali. Dan qaul yang tahqiq bahawasanya qadim dan azali itu satu makna keduanya, iaitu yang tiada permulaan, sama ada yang maujud seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, dan yang wujudiyah seperti kudrat iradat, atau yang makdum seperti syarikul bari dan segala yang mustahil wujudnya. Dan kata setengah ulama, qadim itu tertentu dengan barang yang maujud jua. Zat azali itu umum, mencapaikan keduanya, maka berhimpun keduanya pada yang maujud, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang wujudiyah seperti kudrat dan iradat dan ilmu, dan ketunggalanlah oleh azali pada yang makdum seperti syarikul bari wal baqa. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia belah ihsan daripada dia semata, masih dipanjangkan umur kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah, dialah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Dengan ditidurkan kita, dia mematikan kita malam tadi, dan pagi ini Alhamdulillah dikembalikan roh balik untuk kita boleh hidup semula atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi kita ada keinginan nak belajar, apatah lagi bukan saja ingin tapi loba dan tamak. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keterbukaan hati, ada kesedaran di hati sanubari untuk berada dalam majlis yang memang digalakkan oleh Nabi,
dan kita duduk pun pada majlis yang mulia ni, celik mata awal pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ni dirahmati. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kata musannif rahimahullah taala, wal qidam. Kita nak sambung seterusnya sifat wajib pada akal. Sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yang sabitkan dia ni dengan akal dan nakal, beserta dengan dalil nanti jumpa akan datang, insyaAllah dia akan sebut, untuk menunjukkan memang yang ni sifat-sifat yang sabit pada Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut la ilaha illallah, yang ni ialah antara makna yang kena hadir nak isbatkan Allah ni bersifat uluhiyah. Pertama sekali yang kita bicara adalah wujud. Nisbah apa yang telah kita dah belajar, wajib kita untuk apatah lagi atas kata nak dapatkan iman, nak hidupkan iman, nak manfaatkan ilmu yang telah kita belajar buat akidah ni, kena belajar. Ada waktu kita sisihkan untuk sekejap zikir, tafakur, buat apa? Hadirkan hati bahawasanya aku ni asal tak ada, Allah Ta'ala ada. Ajar macam mana nak isbatkan wujud Allah Ta'ala. Yang tu kita belajar dengan cara umum macam ni masing-masing bawa kan? Kalau belajar guru khas, yang tu memang duduk camp khas, ada mursyid khas, pembimbing khas. Kalau apa benda yang dibagi tugasan tak buat, nanti kalau memang kita betul-betul serius ambil latihan dan kos tersebut, ada denda dia, seolah-olah macam nazar yang kita asalnya bab ni, bab zikir ni, hadirkan hati ni, dia sunat, tapi untuk supaya kekal nafsu, lawan nafsu, supaya boleh bodohkan nafsu, boleh kita tak ikut hawa nafsu, bahkan mujahadah kita dengan nafsu, akan ada latihan-latihan yang mantap. Bahkan antara latihan tu, siapa langgar pantang larang, siapa tak buat kerja, siapa yang ada istilahnya melanggar apa benda yang sepatutnya tugasan-tugasan dibuat, bagi denda, supaya nafsu kita ni dia taklah mengikut apa kehendak dia, keinginan dia semata, bahkan nak asuh dan nak latih, didik supaya ikut kehendak Allah. Kehendak kita ni kalau boleh ikut kehendak Allah, kehendak Rasulullah. Nak kita ni apa yang Allah Ta'ala nak, Rasulullah nak. Suka kita ni apa Allah Ta'ala suka, apa Rasulullah suka. Reda kita ni apa Allah Ta'ala reda, hatu kita reda. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita bab tu. Jadi sambungan kita lepas wujud qidam. Memang munasabah pun bicaranya ialah qidam. Pasal bila sabit dah Allah Ta'ala ada, susun yang kedua ni qidam macam apa? Tentulah akan timbul satu persoalan bila kata sabit Allah Ta'ala ada, dan berdasarkan dalil nanti kita akan jumpa apa dalil Allah Ta'ala ada. Kita ni makhluk ni dalil bagi adanya Allah Ta'ala. Mana mungkin makhluk ada tanpa ada pencipta makhluk. Subhanallah, tak ada akal waras akan boleh menerima pernyataan itu. Jadi seterusnya nak bicara ialah bila dah sabit Allah pencipta makhluk, dia yang cipta semua makhluk, antara persoalan yang akan timbul nanti ialah macam mana dia boleh ada. Atas kita faham Allah Ta'ala wajib ada, itu satu hal lah. Soalan yang memang akan timbul apa dia? Macam mana dia boleh ada? Macam mana dia boleh ada? Satu, selepas isu wujud yang dibahas mengikut sekuens berfikir adalah qidam. Yang dijawab soalan tu, macam mana Allah Ta'ala boleh ada? Allah Ta'ala memang ada, sedia ada. Ya. Bukan Allah Ta'ala ni didahului oleh tiada, lepas tu baru dia ada. Subhanallah.
Satu saya ngaji dulu ada guru gunakan bahasa, dia tak bagi guna bahasa Allah ni ada dengan sendirinya. Dia tak bagi guna bahasa tu. Ada dengan sendirinya. Macam boleh muskil tu dengar tu kan. Kalau tak ada muskil tak apa, tapi perkataan tu dia boleh bawa pada waham. Allah ada dengan sendirinya. Apa faham Allah Ta'ala ada dengan sendiri? Dia boleh bawa faham asalnya tak ada, lepas tu ada. Bahaya faham. Sesat gila kalau faham yakin duk beriktikad dan memang kita berpegang memang Allah Ta'ala ada tu, yang asal dia tak ada, yang dia ada dengan sendiri. Salah itu bukan makna kidam tu. Bahkan tu nama hadis, tu istilahnya hadis baharu nama dia. Pasal apa? Pasal dia ada dengan sendiri, sebelum ni tak ada. Cuma nak menerima kebolehan ada sendiri yang sebelum ni tak ada, tapi tak ada siapa jadikan dia, tapi dia ada sendiri, yang asalnya pada tak ada. Tengok dia ada, tak ada akal yang waras boleh menerima prinsip ketuhanan macam ni. Tapi tu Allah Ta'ala ada macam mana? Allah Ta'ala memang ada. Allah Ta'ala sedia ada. Allah Ta'ala qadim ada. Allah Ta'ala azali ada. Bahkan makhluk yang asalnya tak ada, yang semua makhluk daripada Allah. Jadi Allah memang ada, sedia ada. Tu kira lalulah ambil makna yang memang kita kena ambil makna tu, ambil faham tu, baru kita akan faham kenapa ulama dia bahas satu-satu mengikut kaedah yang macam mana kita duk apa ada wujud kidam. Pasal apa bicara kidam dulu? Pasal itu adalah persoalan yang antara kalau bicara bab Tuhan, orang akan tanya hak tu dulu kan. Bila dah sabit kata ada Allah, macam mana dia boleh ada? Ni jawapan dia. Allah Ta'ala memang ada, sedia ada. Sedia adanya, maksudnya dia memang ada, dia bukan asal pada tiada. Satu istilah atas dah sebut lepas, wujud. Wujud tu diistilahkan sebagai wujud zati. Wujud nisbah pada zat, maksudnya wujud tu wujud zat, mula tu dipanggil wajib zati. Apa maksudnya? Memang wajib sewajib-wajibnya, mesti semesti-mestinya, yang tak boleh nak dinafi sama sekali kewujudan dia, dan kewujudan dia tentulah memang sedia wujud. Siap. Baik, itulah maksud kidam. Satu dengan bahasa lain, Allah, sifat Allah apa? Wujud. Itu kidam. Kidam apa? Zatul kidam. Zat dia kidam. Termasuk zat dia kidam adalah sifat dia juga adalah qadimah. Sifat dia juga adalah umum. Sifat dia semua adalah qadim. Allah Ta'ala ni zat dia qadim, sifat dia qadim. Allah Ta'ala ni zat dia qadim, sifat dia qadim. Dengan mana Allah Ta'ala ni sedia ada, azali ada, qadim ada dia dengan segala kesempurnaan pada dia. Itulah qadimnya Allah Ta'ala. Jadi sedia tu dengan mana memang ada, tentu ada, pasti ada, dan ada dengan ada sekalian kamalat. Satu antara sifat Allah Ta'ala ni, atas kata sempurna tu, bila lagi dia sempurna? Sempurna dia qadim, azali lagi. Kalau ada ilmu Allah Ta'ala bila? Ilmu Allah Ta'ala qadim lagi. Satu, kita belajar ke depan ni mula nak masuk kidam, baqa, mukhalafah lil awadi, sekian minam siwa dari yang 5 ni, atau istilahnya dipanggil salbiyah. Siapa panggil salbiyah? Kerana dia kefahaman madlul yang dipaham daripada lafaz tu, dia akan menafikan perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Jadi apa makna kidam? Tak ada awal. Apa makna kidam? Tak ada awal. Tu
Terjemah memang kidam ni terjemah sedia, tapi apa maksud sedia tu? Tak ada awal. Apa maksud tak ada awal? Tak didahului oleh tiada. Bahkan Allah Ta'ala memang ada, sedia ada. Memang ada. Pasti ada. Kerana dialah yang mengadakan sekalian yang ada. Mana mungkin akal akan menerima prinsip yang Allah Ta'ala asal tak ada, lepas tu tiba-tiba ada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada ulama kita langsung yang seorang pun yang guna bahasa macam tu untuk faham untuk Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Baik, mudah je tu. Jadi asal terjemah sedia. Hakikatnya, saya sebutlah istilah Jawi ni, kalau sebut hakikat maksudnya tarif dia, definisi dia, realitinya. Apa dia kidam ni? Hakikinya tarif kidam pada zat Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Iaitulah tiada permulaan wujud. Itulah maksud kidam. Apa makna kidam? Tak ada permulaan wujud. Nafyu awaliyah bagi Allah Ta'ala, menafikan ada mula bagi Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi maksud kata tiada permulaan wujud, yakni tiada didahulukan wujudnya oleh tiada. Kalau tak faham juga minta anda. Kenapa tauhid kena hurai macam tu? Pasal takut orang nanti terbawa salah faham. Satu disebut satu supaya jangan tergelincir walaupun semudah-mudah faham kidam. Satu saya sebut sekali lagi, antara bahasa yang kalau boleh elakkan untuk pakai pada Allah Ta'ala ni, ada dengan sendirinya. Jaga sikit. Yang guna perkataan ada dengan sendirinya. Bahkan kalau kita rajin dengar ada nasyid-nasyid lama-lama ni, ada sebagian nasyid lama yang menterjemahkan kidam tu sebagai ada dengan sendiri, berdiri sendiri. Tak apa, pasal makna dia qiyam min nafsih tu yang, tapi kalau ada dengan sendiri masalah. Subhanallah. Kira tu ambil perhatian sikit tu. Tambah pula kita ajar pula orang dengar gitu je, tak ambil perhatian sungguh-sungguh, nanti dia akan boleh bawa pada salah faham. Na'udzubillah. Jadi maksud wujud kidam ni, tiada didahulukan wujudnya oleh tiada. Dan hakikatnya pada barang yang lain pada Allah Ta'ala. Istilah hakikat maksudnya definisi. Jadi kidam dengan mana la awaliyata li wujudi, tak ada permulaan bagi wujud dia. Itu definisi dan maksud yang dikehendaki kalau sebut zat Allah Ta'ala qadim. Jadi kalau selain pada Allah Ta'ala, boleh ke guna bahasa qadim ni? Kata dia memang ada pakai pun. Antara kalau pakai pada makna makhluk, qadim dengan makna panjang masa sesuatu. Dengan bahasa lain, qadim makna apa? Lama. Qadim dengan makna lama. Jadi dia nak urai sikit ke bahasa tu. Jadi qadim pada Allah Ta'ala dengan makna sedia. Qadim pada makhluk, antara makna qadim tu lama. Bahasa lain tua. Satu kita belajar fiqh ada istilah apa? Qaul Imam Syafi'i ada dua. Ada qaul jadid, qaul satu lagi apa? Qadim. Kan semua qadim. Maksudnya qadim adalah antara perkataan yang dipakai dalam fiqh nak menguraikan. Ada dua qaul bagi Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang dipanggil qaul jadid, qaul qadim. Qaul qadim, qaul jadid ialah apa fatwa yang difatwa oleh Imam Syafi'i semasa dia ada di Iraq. Kan?
Tiga kadang terbalik kat saya sebut ni. Ada dua tu lah, qaul qadim, qaul jadid. Qaul jadid maksudnya qaul baru, qaul qadim, qaul lama. Qaul lama. Qadim. Tak mana lagi kita biasa jumpa qadim ni. Imam Syafi'i ada qaul jadid, qaul qadim, lagi ada tempat kita biasa guna qadim ada. Kadang kita tak peduli tu, tak tahu apa benda nak tahu bahasa Arab tu, guna bahasa qadim tu. Apa nak sebut asal? Makna lama. Jadi kalau pada makhluk, qadim dengan makna lama, tua. Quran sebut wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi ada perkataan qadim dalam Quran. Cerita apa? Cerita bulan sabit ni, mula-mula dia melengkung anak bulan, lepas tu dia akan besar bulan, lepas tu dia akan kurus kal urjunil qadim, seperti mana urjunil qadim, seperti mayang tamar yang telah tua. Jadi qadim dengan mana? Tua. Istilah macam ni dia panggil qadim zamani, bukan qadim istilahi, bukan qadim dengan mana sedia, memang ada, pasti ada, wajib ada, tak mungkin didahului oleh tiada. Itu maksud qadim. Qadim itu qadim hakiki ni, makna lama ni, yang ni dia panggil qadim zamani. Qadim zamani. Jadi kalau Imam Syafi'i pendapat dia pendapat qadim, qaul qadim maksudnya pendapat lama dia. Ada qaul jadid, qaul qadim. Qaul qadim. Kalau nak guna bahasa kat budak-budak kita boleh Anta talib huna. Guna bahasa Arab sikit. Kamu belajar di sini, ya. Anta talib jadid atau talib qadim. Kau ni pelajar lama ke pelajar baru? Ana talib jadid. Kalau qadim, ana talib qadim. Saya seorang pelajar yang qadim, yang dah lama. Baik. Lama tu banyak mana? Kaedah lughawiyah didobit orang akan dia akan qadim ni, qadim pada makhluk ni dengan kadarannya setahun, 1 tahun. Qadim tu maksudnya lama, setahun. Kamu rumah ni berapa lama dah duduk? Lama dah duduk. Berapa lama? Setahun. Maksudnya setahun tu lama lah. Boleh guna. Oh, jadi rumah hantar ni rumah qadim lah. Boleh pakai. Boleh pakai. Jadi qadim je tu dipanggil qadim zamani. Kita ambil bahasa sikit lah. Maka jika berkata seorang yang dia dipelihara hamba, pada hamba ni, dia kata apa? Barang siapa qadim daripada hamba-Ku, maka merdekalah ia. Nescaya merdekalah hamba yang ada baginya padanya 1 tahun. Kalau hamba tu dah duduk dalam milik bagi tuan yang sebut, kata mana hamba aku yang qadim, aku merdekakan dia. Qadim tu kembali pada qadim zaman ni. Qadim zaman ni. Jadi dengan mana apa? Siapa yang dah lama duduk kat saya ni, saya merdekakan dia. Lama tu terus mana? Setahun. Ni lama tu terjemah apa? Qadim. Qadim je ni qadim zaman ni. Qadim zaman ni. Barang siapa qadim, siap. Dan kaul yang sahih harus dikatakan Allah Ta'ala Tuhan yang qadim. Okay. Sikit bahas itu. Macam kita dah belajar sifat 20 ni, wujud, lepas tu kidam. Kidam ni atas makna masdar. Allah bila dia bersifat kidam, tentulah dia Tuhan yang qadim. Jadi
Qidam masdar, qadim sifatu musyabahah, bismil fa'il, wazan fa'il. Qadim maksudnya yang sedia. Yang sedia. Maksud yang sedia memang ada, pasti ada, wajib ada, tentu ada. Yang ternafi ada awal pada dia. Itu maksud qidam. Jadi pada Allah Ta'ala boleh ke guna bahasa qidam? Memang kita doa sebut pun tu boleh ke? Kaul yang sahih kata harus dikatakan Allah Tuhan yang qadim. Boleh. Siapa? Kerana telah warid yang demikian itu pada setengah riwayat. Jadi ada riwayat sebut, maksudnya ada hadis yang Rasulullah menasabdakan antara sifat Allah Ta'ala ni, Allah adalah Tuhan yang qadim. Kalau tengok Asmaul Husna, antara makna qadim ni apa? Al-Mutaqaddim. Misal ada mustaq, qadim itu Al-Mutaqaddim. Jadi antara sebab buah nama qadim tu pasal salah satu nama orang Ta'ala adalah Allah adalah Tuhan yang Al-Mutaqaddim. Al-Muqaddimul Muakhir, Al-Mutaqaddim, Al-Muqaddim. Siap. Lalu. Jadi tak ada masalah lah nak sebut qadim pada Allah Ta'ala pasal memang ada datang istilah sebut. Ada istilah. Ada warid hadis yang Rasulullah sebutkan dengan sifat qadim tu ke Allah Ta'ala. Jadi ada warid pada setengah riwayat. Ganti azali, ganti pada perkataan azali. Maksudnya ada hadis, kalau kita belajar bab ilmu hadis, ada hadis riwayat dengan menggunakan lam yazal, mana azali, azaliyun, mana azali, itulah lam yazal azali. Lepas tu ada riwayat sebut dengan qadim. Siap. Dan qaul tahqiq bahawasanya qadim dan azali itu satu makna. Okey. Satu lagi bahas apa dia? Adakah perbezaan antara makna qadim dan azali? Nak bahas itu pula. Qaul yang sahih, pendapat yang kuat, dikatakan mana dia? Qaul yang tahqiq bahawasanya qadim dan azali itu satu makna. Ya. Jadi ada yang kata qaul dengan qadim dengan azali ini satu makna. Iaitu, baik, apa takrif qadim dan azali atas kata dia satu makna? Iaitulah yang tiada permulaan. Sesuatu yang tak ada mula, umum sesuatu yang memang dia tidak didahului oleh tiada. Yang ni umumnya dia dipanggil qadim. Boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Sama ada kata dia apa yang qadim tu maujud, memang dah ada, semestinya yang memang ada zat Allah, sifat Allah. Qadim, azali, qadim lagi azali. Bahkan atas makna yang sama ni, yang qadim azali itu benda tak ada, bukan benda ada. Allah mustahil ada anak, ada isteri. Kemustahilan ada anak isteri itu qadim azali. Dan ada anak isteri anak ni, yang ni adamiah, benda tak ada, benda makdum. Subhanallah, Allah Ta'ala daripada anak dan isteri. Tiada anak, menafikan anak, menafikan isteri itu qadim pada Allah Ta'ala, azali pada Allah Ta'ala. Cuma yang tu pandang pada sudut tak mana, dia bukan benda maujud, tapi panggil qadim, panggil azali. Mengaji macam ni pun, kalau di sebuah belajar semalam, wujud ain maujud, wujud dengan mana hal, wujud amrun itibari, itu satu hal. Yang ni bab qadim pula. Ragam-ragam perkataan qadim tu untuk kita nak faham. Satu bahas atas nama ilmu, ada pelajaran akademik ni, ada
fakta-fakta akademik dia lah nak kena ambil tu. Siap, mudah je. Jadi azali dan qadim ni makna sama. Sama ada yang mawjud seperti sekutu Allah Ta'ala, syarik. Mana dia? Sama ada yang mawjud, seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang wujud dia. Iaitulah kudrat iradat, termasuk alam kudrat iradat ni lagi ialah ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Jadi zat yang qadim, zat yang azali, yang bersifat qadim dan azali atas makna sama. Ia adalah wujud, begitu juga kudrat iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Atas yang tu adalah qadim azali yang mawjud. Bahkan sah juga untuk kata qadim azali apa dia? Qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsihi wa daniyah. Pun sah untuk kata qadim dan azali atas kaul yang kata qadim azali makna sama. Begitu juga kita belajar kaun-kaun tu. Yang tu pun sah juga untuk dikatakan qadim dan azali pasal Allah Ta'ala zat dia sabit, sifat sabit di zat. Tentulah subut sifat di zat tu pun qadim juga. Qadim juga. Jadi atas nama, atas arti kata qadim dan azali ni makna sama, maka sah untuk dikatakan qadim dan azali tu pada apa-apa condition, sama ada perkara mawjud ataupun perkara makdum. Atau tadi disebut wujud ataupun dia makdum seperti syarikul bari. Allah Ta'ala mana ada sekutu? Tak ada sekutu pada Allah Ta'ala, qadim. Boleh faham? Tak ada sekutu pada Allah Ta'ala ni azali. Maksudnya Allah azali lagi tak ada sekutu, Allah azali lagi qadim. Itu bahasa yang kita selalu pakai untuk mudah faham. Jadi antara yang mustahil tu, yang dia juga adalah benda qadim dan dia makdum, apa dia? Sekutu bagi Allah Ta'ala. Bahasa yang selalu dipakai syarikul bari. Syarikul bari maksudnya yang berkongsi dengan Allah Ta'ala. Al-Bari salah satu daripada Asma'ul Husna. Syarik Al-Bari maksudnya asyariku lillah, syarik bagi Allah. Subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala tak ada istilah siapa-siapa kongsi dengan dia. Subhanallah, subhanallah. Begitu juga termasuk dalam senarai perkara yang makdum ni, apa dia? Segala yang mustahil wujud. Qadim juga, azali juga. Dan kata setengah ulama, okey, ertikan azali qadim ni tak ada masalah mana. Siapa? Dah makna sama, pakailah. Yang ni sikit. Dan kata setengah ulama, ada setengah ulama dia bahas macam ni. Dia kata apa? Jadi bahawa atau bahas kaedah bahasa lah, dia kata qadim itu tertentu dengan barang yang mawjud juga. Qadim ni dengan azali ada beza mana? Beza tak mana? Qadim ni mawjudun la awwalalah, Arab dia. Azali dia ma la awwalalah. Qadim apa? Apa? Ya. Apa makna atas yang beza ni, apa takrif qadim? Mawjudun la awwalalah. Itu qadim. Azali apa? Ma la awwalalahu. Jadi tak mana beza? Mawjud dan ma. Mawjud dan ma. Jadi bila kata mawjud, mesti benda mawjud saja boleh nak dipanggil qadim. Waktu cuma bila sebut ma ni dia sirah umum.
Mana apa mah? Barang. Ma la awalalah, apa saja barang yang tak ada awal baginya. Sah untuk panggil azali. Jadi atas kaul yang membezakan antara qadim dan azali, sini je beza dia. Qadim maujudun la awalalah, azali dia ialah ma la awalalah. Siap. Ambil istilah-istilah tu. Jadi ada yang kata qadim tu tertentu dengan barang yang wujud jua, itulah zat dan sifat Allah Ta'ala. Azali itu umum, azali umum. Tak mana umumnya? Mencapaikan keduanya. Bila sebut azali, dia mencapaikan benda maujud, benda makdum. Pasal dia ma la awala lahu. Qadim apa dia? Maujudun la awwala lahu. Itu qadim. Azali, apa maksud azali? Ma la awwala lahu. Apa lu? Mati kena ingat. Ngaji tauhid ni, apa dah faham tu, ambil lah, bawa nak sampai mati ya. Pasal faham ni tu kan ada ubah-ubah lah. Memang makna jitu padat. Cuma nak faham beza sikit tu, tu kot susah sikit. Susah sikit je, insyaAllah. Berhati tengok boleh faham. Baik. Umum. Jadi azali ni atas definisi yang kedua membezakan antara qadim dan azali. Azali ni ma la awalalah, umum mencapaikan keduanya, benda yang maujud dan makdum, maka berhimpun keduanya pada yang maujud. Jadi setiap yang maujud boleh sah untuk dikata yang tu adalah qadim, dan boleh dikata azali. Jadi apa dia maujud? Allah, zat Allah kan, wujud sifat zatiyah kan, sifat zati. Allahumma salli alaihi wasallam. Wujud ialah wujud zati. Wujud apa? Wujud ialah ain mawujud. Jadi wujud adalah qadim, wujud adalah azali. Pasal apa? Pasal atas definisi yang telah diberi, boleh berhimpun pada yang mawujud istilah qadim dan azali. Tapi kalau benda tak mawujud, benda makdum, tak sah untuk kata dia adalah qadim, bahkan hanya boleh sebut dia hanya azali saja, bukan qadim. Jadi berhimpun qadim azali itu pada yang mawujud, iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang wujudiyah, seperti kudrat dan iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 lah, tak ada dah lain dah. Yang tu adalah qadim, yang tu adalah qadim. Allahumma salli alaihi wasallam. Di atas kata makna maujud, dia qadim. Ya. Dan ketunggalanlah oleh azali pada yang makdum. Jadi kalau benda tu memang bukan dalam kategori maujud, dia makdum, maka atas pendapat yang membezakan antara qadim dengan azali, setiap yang bukan maujud, bahkan dia makdum, yang tu kita panggil azali. Kita panggil azali. Yang kaunuhu tu, yang tu azali. Azali. Kalau kidam baqa' mukhalafah lil hadis qiyam bi nafsi wadaniyah, apalah ni? Yang ni bersama juga makdum.
Dia lah azali. Dia lah azali. Ada istilahnya dia panggil azali. Siap. Mudah itu. Seperti syarikul bari, contoh dia bagi seperti mana sekutu bagi Allah Ta'ala al-bari yang bersifat cipta. Mustahil ada sekutu pada Allah Ta'ala, itu asalnya. Bila lagi mustahil ni? Azali lagi mustahilnya ada sekutu pada Allah Ta'ala. Nak pakai itu lah. Qadim ke ada sekutu dengan Allah Ta'ala ni ke azali ke? Atau kaul yang sama tak payah bincang, senang. Pasal qadim azali mana sama. Atau kaul yang beza tu lah kena perhati sikit. Perhati tahu mana untuk boleh bezakan antara qadim dengan azali. Kalau kita sebut sekali lalu wujud sifatun qadimatun azaliyatun. Kidam sifatun azaliyatun. Kidam bukan apa? Baik. InsyaAllah mudah itu. Jadi sebut tadi wujud qadim azali, baqa azali, kidam azali, mukhalafah lil hawadis azali, qiyam bi nafsi azali, wahdaniyah azali, kudrat qadim azali, iradat qadim azali, ilmu qadim azali, qadim azali. Satu atas nama sifat sejak ilmu. Ilmu ni apa? Ilmu ni adalah sifatun qadimatun azaliyatun, yang kashifu biha kullul asya' minal wajibat jaizat wal mustahilat. Panjanglah kalau sebut tarikh itu, panjang mau jumpa nanti atas istilah tu. Cuma nak kelaskan siap-siap je. Kudrat qadim serta azali, iradat ilmu hayat sama basar kalam qadim serta azali. Kaunuhu qadiran muridan alimah hayyan sami'an wasiran mutakaliman, atau azali faqat, bukan qadim. Pasal apa? Pasal dia bukan benda mawujud, dia adalah itibari ataupun hal. Selesai? Cuma kalau baru mengaji benda susah sikit, apa dia nak bezakan antara qadim atau kata yang membezakan qadim dan azali. Qadim ni dia maujudun la awalalah. Azali apa? Ma la awalalah. Itu je nak kena hafal ni sikit je pun. Apa dia qadim? Maujudun la awalalah. Mesti benda maujud. Qadim mesti maujud. Azali apa? Ma la awalalah. Ma tu apa? Barang ya. Apa barang? Maujud ke, makdum ke, hal ke, intibari ke, aci qadim je, aci sedia je, dia boleh dipanggil dah azali. Cuma nak panggil qadim, syarat mesti maujud. Siap. Untuk kod yang kena perhati itu. Pengalaman saya mengajar, mungkin tak perhati kot kan. Ustaz juga kan, kita bercerita lah azali macam ni, qadim macam ni, habis-habis dia kata tak betul, kata dia faham macam lain, bukan macam mana kita sebut kata beza qadim azali. Yang membezakan antara qadim azali dengan mana maujudun la awalalah dengan ma la awalalah, bahkan tak apa-apa dah faham. Ustaz tu
Jadi apa jadi punca tak apa faham beza antara qadim dan azali tak pasal apa? Pasal tak faham takrif yang qadim mesti maujudun la awalalah. Azali apa? Ma la awalalah. Ya. Surahnya wal baqa. Situ dulu. Ada soalan? Boleh? Telan. Faham? Ha? Makan masa sikit. Take time dulu. Apa yang susah ya? Qadim azali makna sama. Tu kalau tak faham sepak je. Saya nak tolong sepak. Bagi cerdik sikit. Masa makna sama macam tu pun tak reti. Saya nak sepak lah bagi cepat cerdik sikit. Kalau tak boleh beza, kalau atas arti membezakan antara qadim dengan azali tu, senang je. Hafal betul-betul takrif. Apa dia qadim? Maujudun la wala. Apa makna azali? Ma la wala. Tak. Tu je. Cuma daripada sifat 20 tu, ada dah sebut dah. Kita tanya sekali lagi. Wujud apa? Yang ni atas kita bicara qadim dan azali berbeza. Kalau tak ada beza senang je. Semua daripada awal sampai belakang qadimatun sifatun qadim, sifat qadim lagi azali, qadim lagi azali, qadim lagi azali, qadim lagi azali, qadim lagi azali. Dah. Atas yang membezakan ada bab tak boleh panggil qadim. Azali semua boleh panggil. Pasal dia ma la awalana. Tapi untuk panggil qadim khas syarat dia mawujud. Jadi wujud qadim azali, baqa qadim azali, kidam baqa qadim azali. Mukhalafah al-hadis, bahasa mudahnya salbiah azali, bukan qadim. Ada saya lajak sebut tadi tak? Salbiah azali. Maksud apa? Dia bukan mawujud. Ma'ani qadim azali. Ma'nawiyah azali, bukan qadim. Ya. Wujud qadim azali boleh? Boleh lah azali ya. Tapi nak panggil qadim mesti syarat ni mawujud. Jadi azali semua boleh panggil azali. Qadim hanya pada bab mawujud. Jadi yang antara tak boleh nama qadim sifat salbiah, sifat ma'nawiyah. Pasal dia hanya azali bukan qadim. Pasal dia tak mawujud. Dia ialah ma la awalalah. Itu bahas sikit itu. Atas kita ambil akidah, dengar. Yang ni kalau tak faham pun mesti faham. Ni kajian orang kampung mesti faham ni. Abah kita orang pondok lagi ya, ambil patutnya tadi itu semua hadam elok. Hadam lah elok, kan susah pun insya-Allah. Apa nak sebut? Bab akidahnya kita nak pegang apa? Yang katalah bahas qadim azali beza apa tak erti ya, sakit kepala aku. Tak apa, malaikat muka nakir tak tanya. Tapi bila faham la ilaha illallah, Allah wajib wujud, Allah wujud, Allah qadim. Ya. Tu mesti. Allah sedia. Zat Allah sedia, sifat Allah Taala sedia. Istilah sedia macam mana? Macam mana sabit zat,
Macam tu sabit segala sifat kesempurnaannya, antaranya kudrat. Jadi macam mana zat Allah Ta'ala sedia, sifat dia pun adalah sedia, qadim juga. Siap. Ada soal? Boleh? Wal baqa artinya kekal, dan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala tiada kesudahan wujudnya. Baqa lah. Yang ni senang je, tak susah. Sekali lalunya. Baqa apa maksud? Tak ada akhir. Kidam tadi apa maksud? Tak ada awal. Tu yang mana salbiah. Baqa mana apa? Tak ada akhir. Hafal. Jadi tiada kesudahan bagi wujudnya, dengan makna bahawasanya tiada dihubungi zatnya Allah Ta'ala oleh tiada. Takkan tak ada. Siap. Itulah maksud baqa. Baqa dengan mana? Takkan tak ada pada zat ataupun iradat pada Allah. Takkan zat dan sifat Allah Ta'ala tiada. Subhanallah. Jadi baqa maksudnya apa? Memang sentiasa sebut segala sifat kamalat, zat Allah Ta'ala dan segala sifat kamalat Allah Ta'ala. Dan dikatakan baqa itu dengan makna kekal kemudian daripada binasa segala hambanya, maka bukannya itu makna dikenaki ini. Jadi ada baqa dengan makna kekal selepas daripada binasa. Jadi ada tempat dari segi bahasa pakai baqa dengan mana macam tu. Dia kekal selepas kemudian daripada binasa segala hamba. Jadi dia dengan mana kekal kemudian daripada binasa hamba. Kalau makna baqa macam tu, yang tu bukan maksud sini. Maksud baqa ni menafi awal. Apa makna baqa? Tak ada awal. Sorry. Apa makna baqa? Tak ada akhir. Tak ada akhir. Mana itulah nak telan nak pakai atau bab akidah macam mana? Allah memang ada, Allah sedia ada, dulu, kini, selamanya. Ya. Kidam, wujud, kidam, baqa. Di sebuah zikir hatikanlah, la ilaha illallah, la mawjud illallah, la kidam illallah, la baqa illallah. Ya. Maksudnya apa? Sifat wujudi yang wajib wujud zati Allah saja. Kidam yang memang tak ada awal, memang sedia ada, memang ada, Allah. Baqa yang kekal, hakiki kekal, tiada siapa yang kekal melainkan hanya Allah. Allah. Ya. Seterusnya wa mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Situ dulu. Saat itu bahas dia panjang sikit. Yang kita tengok pagi ni qadim, kidam. Setiap yang bersifat kidam tentu dia qadim. Okay. Ada zati zaman ni. Itulah sekali lalu, insya-Allah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.